Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ini sambungan daripada video yang lepas. Jadi aku recap balik lah apa yang aku cakap dalam video yang lepas. Itu what's the plan, apa rancangan, apa cadangan aku lah, apa rancangan yang aku cadangkan untuk warga hijau yang aku cuba usahakan kalau lah ya. So dia punya tu ada dua, aku recap balik, itu sosial dan ekonomi. Dari segi sosial itu pusat tahfiz dekat kawasan masjid, rumah kelab untuk kelab bola sepak, kedai masjid, balai raya, dan community garden, taman botani, taman rekreasi situlah. So itu is sosial. Jadi dalam bidang ekonomi pula yang akan insyaAllah akan dibagi perhatian, iaitu pembangunan sektor pertanian dan ternakan. Macam koperasi ni dia kalau dah ada koperasi, aku rasa memang dah ada dah koperasi yang ditubuhkan. Sebab macam aku pun dulu ada tubuhkan satu koperasi. Lepas tu tak silap aku dekat Batu Lapan pun ada dah ditubuhkan satu koperasi, dan tak tahu macam mana dia punya perjalanan dia sekarang. Jadi mungkin cuma kena cari jalan macam mana untuk nak memperkasakan koperasi itulah. Dan yang ketiga, agrotourism. Sebenarnya kalau macam kenapa pusat tahfiz dekat masjid kan, tapi benda-benda ni semua ni, ini satu cadangan lah, satu cadangan. Jadi bukanlah aku akan push untuk laksanakan, tak. Sebab ni dalam macam ni lah, kalau dalam apabila kita ada satu masalah ataupun ada satu matlamat yang kita nak capai, ini apa yang aku belajar lah sepanjang ikut pengalaman aku sepanjang aku masa kerja dengan kilang Jepun dulu. Jadi dia ada lima perkara yang kena, 5 persoalan. Ada 5 persoalan yang kita kena jawab, iaitu what. Kalau siapa-siapa yang pernah kerja dekat kilang Jepun dan pernah terlibat dalam QCC, iaitu Quality Control Circle, jadi diorang tahulah benda-benda ni. Dan ini pun salah satu cara juga untuk macam mana kilang-kilang Jepun dulu boleh berjaya apa semua kan. Jadi dia punya konsep tu dipanggil 5W 1H, iaitu what, why, where, who, when, how. Maksudnya apa, kenapa, di mana, siapa, bila dan bagaimana. Okey. Jadi kalau nak cerita sikit lah berkenaan dengan QCC ni, sebab ni salah satu cara yang diterapkan oleh syarikat-syarikat Jepun suatu masa dulu untuk melibatkan pekerja-pekerja dalam proses penghilangan pengeluaran barang-barang yang kilang tu keluarkan lah. So dia buat satu pertandingan. Biasanya dia macam yang apa yang aku dah alami dululah. Okey. Jadi macam kilang yang aku kerja dulu tu ada lebih kurang dalam 25 ke atau 26 kilang yang berselerak lah. Dekat Malaysia ada 2, dekat Malaysia dekat Shah Alam 1, dekat JB 1. So macam yang dekat kilang tempat aku kerja kat Shah Alam tu, jadi bila dia orang nak buat benda ni, actually dia punya grand competition dia dekat Jepun. So untuk nak pilih satu tim yang akan mewakili satu kilang ni, jadi setiap department dalam kilang yang aku kerja tu kena buat satu projek lah. Sebenarnya dia ada improvement dalam produk yang dikeluarkan. Apa juga yang
diorang terfikir nak yang boleh improvekan lah, hanya dalam proses pengeluaran tu. Jadi aku pun terlibat sama juga. Jadi aku dapat arahan untuk nak tumbuhkan satu grup, dan aku dah pilih lah grup-grup ni apa semua. Dan singkatan dia grup aku ni dapat nombor 1 dan mewakili kilang kat Shah Alam tu. Dan masa tu actually baru first year aku kerja kat kilang tu, tapi alhamdulillah rezeki aku lah kot kan. Jadi bila menang dalam QCC peringkat kilang dekat Shah Alam tu, kita orang mewakili kilang tu untuk grand competition dekat Jepun. Jadi dapatlah pergi Jepun. Okay, dengan ni ada guru-guru aku yang operator ni lah. Jadi masa presentation tu sebenarnya dalam preparation tu akulah yang buat kan. Tapi dalam pengambilan data apa semua, diorang terlibat apa semua. Lepas tu masa presentation pun operator je yang present. Dan alhamdulillah daripada 25 atau 26 kilang tu, jadi grup aku yang mewakili kilang Shah Alam ni, kita orang berjaya dapat silver medal, iaitu nombor 2 lah kan. So okey lah, itu cerita sampingan lah. Jadi kalau sebab kita tak boleh nak nafikan dalam zaman sekarang ni memang terlalu banyak cabaran lah pada aku lah, especially selepas daripada yang itu yang paling besar sekali masa COVID lah. Dia terlalu banyak dan besar cabaran yang kita dah pun lalu, yang sekarang ni. Dan sekarang ni kesan daripada masa COVID hari tu, itu post COVID, jadi ekonomi pun baru nak naik lah apa semua. Lepas tu ada macam konflik lah, perang Rusia Ukraine apa semua. Dan aku rasa it's not going to be easy lah untuk masa depan. Untuk masa depan yang akan datang ni, aku rasa mungkin cabaran dia tu lebih hebat. Sebab kalau aku tengok pun dekat lately dekat YouTube apa semua tu, banyak lah diorang cerita pasal kiamat lah, apa tanda-tanda kiamat lah, apa pasal Dajjal lah, apa semua. Tapi so aku tak nak cerita pasal benda tu lah, sebab benda tu memang teori konspirasi tu memang ada lah. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya pada aku, jadi sebab setiap permasalahan tu dia ada jalan penyelesaian dia kan. Jadi sama ada kita nak terlalu fokus kepada masalah ataupun kepada macam mana kita nak mengelak ataupun nak mengatasi masalah tu kan. Sebab dalam kehidupan lah, dalam kehidupan setiap orang pun dia akan menghadapi bermacam masalah lah, besar kecil je. Itu beza antara setiap orang tu besar kecil je kan. Tapi itu pun bergantung kepada takrifan individu tu sendiri kan. Mungkin apa yang aku lalu sekarang ni aku rasa dah berat sangat, tapi ataupun mungkin apa yang aku lalu ni tak ada apa sangat pun sebenarnya kan. Tapi mungkin pada pandangan orang lain, apa yang aku lalu ni satu yang berat kan. Dan mungkin juga kalau katakan aku rasa apa yang perjalanan dalam kehidupan aku ni satu benda yang sulit sangat lah, yang macam-macam ragam lah apa semua kan. Jadi perjalanan hidup orang lain juga mungkin ada yang lebih lagi teruk daripada aku kan. Sebab sepanjang daripada actually banyak benda yang aku realise bermula daripada perjalanan aku daripada aku pergi Korea, duduk kat sana 5 bulan, lepas tu balik kat Malaysia 2 minggu, lepas tu datang sini. So datang sini pun dah 5 tahun lebih. So banyaklah benda yang aku belajar lah daripada situ. Dan alhamdulillah masih survive, masih sihat, macam tu lah. Jadi okey. So dalam setiap apa juga masalah, macam
Even kita ambil contoh macam penyakit lah, dia tak ada, setiap penyakit tu dia ada ubat dia kan. Cuma kita jumpa tak jumpa, dan penyakit yang tak ada ubatnya ni mati je. Jadi sakit apa tu memang ada ubat dia kan. Cuma masalahnya sama ada kita jumpa ataupun kita tak jumpa, ataupun mungkin kita dah terlambat untuk nak jumpa kan. Dah sakit dah baru tahu kan. Jadi sebab tu dia ada istilah lebih baik mencegah daripada mengubat kan. Jadi kalau macam dalam situasi masalah yang berlaku dalam masyarakat, especially dalam dunia lah, kat Malaysia ke, atau kalau dalam skop negeri Selangor, kita ambil besar sikit Malaysia, lepas tu peringkat dunia kan. Jadi bermacam-macam masalah tu, itu memang kita tak boleh nak elak kan. Sebab bila orang dah ramai apa semua, jadi setiap orang ni dia akan menimbulkan masalah. Jadi dalam apa yang kita boleh buat ialah untuk nak mencari jalan macam mana kita untuk nak mengatasi masalah tu. Dan dia tak akan, kita tak boleh aku rasa memang susah lah kalau kita nak hapuskan semua masalah tu, lepas tu kita nak terus hidup dalam keadaan aman dan sentosa sepenuhnya. Tak ada, sebab yang kehidupan yang sempurna tu cuma nanti ke akhirat je kan. Itu pun kalau dapat masuk surga. Jadi kalau tak dapat masuk surga, masuk neraka, memang jahanam lah kan. Jadi dan kita pun tahu sebenarnya dunia ni adalah satu landasan kepada kita untuk nak mencapai kehidupan yang di akhirat kelak. Of course semua orang rasa kalau semua orang Islam tu dia nak masuk surga kan. Siapa yang nak masuk neraka kan. Jadi sebab kita masih ada lagi kat dunia ni, jadi kita kena mencari jalan untuk macam mana untuk nak memperbaiki kehidupan kita kan. Bermula dengan diri kita sendiri, lepas tu keluarga kita, lepas tu masyarakat lingkungan kita. Dan lingkungan kita ni pun sebenarnya pun kan, kalau boleh pun kita nak, kalau macam kat hijau lah contoh dia kan, okey, katalah macam aku kan, bermula daripada aku sendiri, lepas tu keluarga aku, lepas tu adik-beradik aku, lepas tu macam yang aku cerita dulu kan, lepas tu besar sikit kampung hijau. Macam mana kita setiap warga hijau tu menyumbang untuk nak menyumbang ke arah kehidupan masyarakat hijau yang sejahtera, makmur dan sejahtera kan. Jadi setiap individu dalam tu kena memainkan peranan. Dia bukannya kerja seorang kan. Tapi so dalam masyarakat tu adalah dia punya susunan hierarki dia apa semua, dan ada peranan-peranan yang orang yang memegang peranan yang lebih tinggi tu dia sepatutnya akan kena menyumbang lebih lah kan, memainkan peranan dia tu lebih daripada orang lain, daripada orang yang biasa. Jadi macam itulah contohnya. Jadi sebab tu yang aku fikir, kalau untuk nak menjadi seorang wakil rakyat ni, sepatutnya sebab dia dah ada, bila dia dah dibagikan satu amanah untuk nak menjadi seorang wakil rakyat ni, tapi sebab macam term yang aku gunakan sebenarnya tu, yang dia ni bukannya tugas dia yang sebenarnya tu adalah seorang pegawai atau pengurus yang menguruskan hal ehwal pembangunan dan kebajikan masyarakat kan. Itu dia punya tugas dia, fungsi dia pun itu kan. Cuma bila dia lantik oleh rakyat, dia disebutlah wakil rakyat kan, YB lah apa semua benda tu kan. Jadi sebenarnya aku personally, aku tak minat nak berpolitik ni kan. Memang daripada dulu pun memang tak ada minat nak terlibat dalam dunia politik. Dan even sekarang ni pun, apa yang aku buat ni pun bukannya satu usaha untuk nak menceburkan diri dalam bidang politik, tapi disebabkan sistem yang kita adopt dalam untuk melantik pegawai
hal ehwal pembangunan dan kebajikan masyarakat ini adalah melalui pilihan raya. Jadi nak tak nak tu terpaksa kena follow sistem yang ada. Jadi kalau kita tak follow sistem yang ada, macam mana kan? Cumanya bila dah ada jawatan tu, dah ada tanggungjawab, dah ada amanah tu, cara macam mana kita melaksanakan tu lah yang berbeza kan. Jadi sebab aku tak suka dengan parti politik apa semua, sebab bila kita terlibat dalam parti, senang cerita macam inilah, kita satu hari ada 24 jam. Okay? Kalau seorang wakil rakyat tu dia seorang anggota kepada satu parti, dalam 24 jam dia bekerja tu, dalam 24 jam kehidupan dia satu hari tu, okey 8 jam dia untuk urusan dia personal dengan keluarga lah. Okey. Ataupun mungkin lebih lah, mungkin 12 jam kan. Sebab mungkin 6 jam, 7 jam, 6 jam ke 7 jam dia dah tidur. Katakan 12. Patutnya 12 jam tu untuk tugas-tugas dia sebagai seorang wakil rakyat. Jadi 12 jam tu untuk family, urusan keluarga dia dan lain-lain lah. Okey. Jadi ada balance 12 jam. Kalau daripada 12 jam satu hari tu, kalau urusan politik kepartian dia tu, dia dah spend masa katakan 5-6 jam satu hari. Jadi daripada 24 jam tu, dia cuma dapat peruntukan 6 jam je untuk rakyat. Jadi bila masa dia nak plan, bila masa dia nak berfikir untuk rakyat lah. Sebab nanti dia nak kena fikir pula dengan parti. Nanti kan apa benda dia nak buat apa semua, dia kena buat satu pertimbangan pula untuk macam mana dia nak synchronize benda tu dengan, supaya tak menyalahi apa yang kehendak parti kan. Jadi sebab tu yang selalu menjadi masalah tu pada aku tu lah, komitmen pada parti, komitmen pada rakyat kan. Mana satu yang nak dilebihkan, mana satu yang didulukan. Jadi sebab tu bila aku ada menyampaikan hasrat aku pada kawan, ada kawan pada guru aku apa semua, jadi advice apa yang kalau kau nak bertanding, kita kalau ikut trend sekarang ni, parti ni lah yang sedang berkuasa sekarang ni. Tapi aku cakap kalau aku masuk ni dah melanggar aku punya prinsip. Sebab aku lagi satu pun, aku tak pernah terlibat dalam mana-mana parti. Lepas tu tiba-tiba nak masuk, lepas tu nak jadi calon. Memang tak masuk akal lah kan. So okay lah, dah 18 minit. Jadi aku nak sebenarnya aku nak jaga timing juga supaya aku cakap ni tak panjang sangat. Jadi kalau boleh tak lebih daripada 20 minit. Sebab nanti kalau lebih daripada 20 minit dia orang boring pula nak dengar kan. Jadi okay lah, aku sambung untuk next video. So yang ni setakat ni je dulu. Nanti aku akan sentuh lah, nak bagi penjelasan apa yang lebih, bagi penjelasan yang lebih tentang apa yang aku dah plan lah. Jadi basic dia tu macam tu lah, cuma aku nak bagi tahu. So dalam apa juga permasalahan yang timbul bila kita nak mencari satu jalan penyelesaian, di macam mana pun kita kena identify. Kita bukannya nak cari salah orang kan. Aku pun tak suka nak cari salah orang, sebab prinsip aku memang apa yang aku tak suka orang buat pada aku seboleh-bolehnya aku tak nak buat pada orang lain lah. Jadi kalau aku sibuk nak mencari salah orang lain, nanti orang pun akan cari kesalahan aku. Tapi kalau memanglah kalau ada buat kesalahan tu, kalau ada orang nak tegur tu, alhamdulillah lah sebenarnya kan. Okay lah, jadi nanti aku sambung next video.